A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita pun nak habis dah buku ni Ustaz. Malam ni kita masuk tajuk wanita sebagai pemimpin. Muka surat 199. Tengok Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, masih pada Kak Liza, Kak Syida, Kak Faizah, Kak Izian, Kak Nur Hidayah, Kak Syahira, Kak Nasimah, Kak Sarah, Kak Sa'dia, Kak Nurdini, Kak Anis, Arsila, Kak Nurzian, Kak Ruqayyah, Cik Nur, dan insyaAllah ramai lagi yang akan bersama kita sebentar saja lagi selepas dinner. Dinner apa ni? Dinner lah. Nah, dinner ke? Lunch? Dinner lah. Makan malam. InsyaAllah. Baik, sebagaimana biasa kita menghargai hadirin yang datang awal. Kita akan teruskan sahaja, dan insyaAllah sahabat-sahabat yang lain akan menyusuli ataupun repeat balik melalui rakaman yang ada insyaAllah. Baik. Ini rasanya tajuk ke-12 ataupun ke-13 13. 13. Kalau kata kena caranya malam ni dah boleh khatam. Tapi tak syok lah. Kalau tidak, kita buat satu lagi tu majlis khatam, ada kawan-kawan ramai-ramai itu sedaplah sikit. Boleh diwar-warkan insyaAllah. Baik, tanpa buang masa, antara isu yang guru kita Hafizahullah Dr. Umar Muhammad Nur masukkan dalam buku dia ini, iaitu Fiqhul Hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah, adalah berkaitan dengan bolehkah wanita menjadi pemimpin. Satu masa dulu geger, apakah boleh wanita menjadi Perdana Menteri sebagai contoh. Adakah wanita Islam, Muslim boleh menjadi contohnya ketua hakim syariah, ketua hakim negara dan seumpama. Dan bila ditelusuri sebenarnya salah faham barat terhadap patriarki, sikap patriarki, iaitu sifat orientasinya lelaki, apabila mereka menghalakan serangan mereka itu dengan menuduh Islam sebagai satu agama yang bersifat patriarki ataupun terlalu meletakkan lelaki tinggi berbanding dengan wanita. Jadi muncullah gerakan-gerakan semacam feminisme yang menguar-uarkan tuntutan hak sama rata. Nak sama rata lelaki dan wanita. Nah, maka banyaklah isu muncul. Hak sama rata dan pelbagai lagi. Jadi yang perlu kita fahami satu aspek adalah apa yang agama kita ajar, keanjaran syariah berbeza dengan budaya.
orang yang menerima Islam. Kita orang Melayu ada budaya tok nenek moyang kita sendiri. Orang Arab ada budaya tok nenek moyang dia. Ya. Orang-orang apa nama Barat bila dia melihat di Saudi sebagai contoh, wanita begitu sekali dikongkong lah. Dikongkong dalam arti kata diletakkan syarat-syarat wajib. Contohnya nak keluar tempat-tempat tertentu mereka kena pakai full body punya recover lah. Tapi kat dalam tu mereka pakai apa bukan main lah. Tapi kat luar bila di public mesti tutup. Itu dia punya undang-undang. Adakah Islam suruh begitu? Sampai tahap itu tak. Islam wajibkan menutup aurat. Tapi tutup aurat cara Saudi iaitu semua sekali sebagaimana di Afghanistan, Pakistan setengahnya. Adakah itu? Itu ada unsur budaya. Macam orang perempuan di Saudi tak boleh nak memandu. Satu masa dulu diharamkan memandu. Adakah agama yang tak beri? Itu yang bila mereka mari tengok sini terkejut. Budak-budak perempuan kita bawa motor kulu kilir, jam dia. Bukan setakat bawa kereta bawa ni, bawa motor, bawa motor apa? Apa motor super bike ni. Sebab di kalangan orang Arab masih lagi kuat setengahnya berpegang. Pertama sifat cemburu mereka lah yang sangat luar biasa, which is positif dalam satu perspektif, tapi sangatlah tidak baik dari satu perspektif ya. Tapi mereka melihat wanita yang menunggang membawa kereta itu ataupun bawa kuda ke seumpamanya adalah bersifat seksual, seksis. So bila mereka mari tengok sini relax je budak-budak kita, jadi dia jam sekejap lah, kejutan budaya. Tapi nampaknya Saudi pun dah semakin kurang dia punya itulah, dah macam-macam dah sekarang ni. Tak tahulah nak kata baik ke tidak, tapi nampak macam tak semakin baik. Tak semakin baik lah bila dilonggarkan. Muhammad bin Salman ni dia punya crown king ni, crown prince, macam-macam lah dibawa tu. Baik, pelbagai lagi lah perkara-perkara yang bersifat kebudayaan, ada istiadat budaya tapi telah disalah tanggap sebagai ia adalah atas arahan agama. Semacam contoh di belah Afrika, specifically negeri ataupun negara mana saya tak ingat, tapi saya pernah bincang dengan Dr. Al-Adib Samuri, seorang tokoh sarjana muda daripada UKM. Dia mengkaji tentang undang-undang jenayah kanak-kanak berperspektif syariah. Dia kata di belah Afrika mana ni memang ada satu budaya, minta maaf saya sebut sebab ibu-ibu belaka supaya jelas. Ada budaya mereka ni jahit. Mereka jahit kemaluan wanita sebelum dia akil balik ataupun nak kahwin. Itulah lebih kurang. Dia ada nama istilah dia tu, saya tak ingat. Jadi bila nak kahwin tu barulah dia macam buka balik ikatan ataupun guntingan tersebut macam mana. Dengan tujuan pada mereka, budaya mereka adalah itu untuk menjaga kehormatan wanita. Tapi sebenarnya dari satu perspektif, ia sangatlah tidak sihat. Ia sangatlah tidak sihat untuk wanita itu. Jadi pelbagai lagi. Kalau kita banyak baca sikit apa semua. Dan itulah yang menimbulkan respon yang pelbagai daripada so-called golongan-golongan liberal seperti Sister in Islam apa semua tu, yang satu masa kritikan-kritikan mereka perlu bukanlah kita nak setuju, tapi perlu juga untuk kita dengar terlebih dahulu. Setuju tak setuju nombor dua, tapi ada beberapa perkara yang bila kita dengar tu kita rasa perlu diberi perhatian. Contohnya mereka sangat kritikal terhadap keberkesanan mahkamah syariah dalam urusan meleraikan ataupun urusan memisahkan suami isteri lah, perceraian. Jadi mereka mengkritik. Bila mereka mengkritik, adalah pihak tak puas hati dan saman mereka dengan mengatakan bahawa mereka telah menghina Islam, tapi akhirnya mereka menang. Sebab yang mereka kritik bukannya Islam, tetapi pengurusan sistem yang mana
memang betul, kita pun terpaksa akui dari satu perspektif agak tidak membela kaum wanita ya. Isteri-isteri yang nak berpisah dengan suami ditinggalkan secara gantung tak bertali, bertali tak bergantung. Macam mana? Gantung tak bertali lah. Dan kemudian suami tak ada masalah. Dia ada green light ke tak ada green light, dia nak kahwin lain ke apa semua, dia tak ada isu. Tapi wanita ni selagi mana tidak disahkan dia adalah seorang janda ataupun sudah bercerai dengan bekas suami, selagi tak ada dokumen hitam putih dan suami tak datang sahkan di mahkamah, maka bila dia nak kahwin lain dalam borang yang sahkan dia seorang janda itu, maka secara legalnya, secara undang-undangnya tak boleh nak kahwin. So sebenarnya dia dengan suami asalnya dah bertahun-tahun, 5-6 tahun dah tak bersama. Sekerana suami tidak mahu, bekas suami ataupun suami yang ditinggalkan dia itu tak mahu bagi kerjasama, datang ke mahkamah dan uruskan dokumen. Itu satu kezaliman. So perkara-perkara itulah yang dikritik oleh sebahagian peguam lah. Yang banyaknya peguam lah, sistem Islam pun semua tu. Dan mereka kata perlu diberi perhatian. Saya pula mendengar daripada perspektif mahkamah syariah ni, antara sebab kenapa mereka dalam satu masa agak cuba, bukanlah melambat-lambatkan, tetapi bagi ada ruang, contohnya khulu, contohnya sebelum nak bercerai tu, bagi dulu waktu duduk bersama 2 minggu, macamlah. Tujuan mereka tak lain supaya masih ada ruang akhirnya pasangan ini yang nak berpisah ni atas sebab-sebab yang mereka sudah ni, tapi bila ada masa 2 minggu, 2 bulan apa semua tu, tiba-tiba bertaut kembali, boleh nak tolerate lagi dan seumpamanya. Jadi itu perspektif mereka. Pada saya betul lah juga. Ada kes nak bercerai sangat, bila pergi mahkamah, hakim buat consultation apa semua, tengok-tengok alhamdulillah dapat cari jalan perselesaian dan seumpamanya. Disebabkan proses itu yang agak, kalau datang bercerai tu, okey beres, cerailah. Tapi hakim kata relax dulu, boleh tak kita tengok dulu apa, bukan tak nak bagi, cuma tengok dulu, boleh tak lalu proses dulu, counselling dulu. At least proses itu yang memakan masa, beberapa masa tu, bagi ruang lagi untuk akhirnya muhasabah dan akhirnya kalau ada ruang untuk baik semula. Pada saya betul lah juga hikmahnya di situ. Tapi setengah kes itu memang dah worse. Memang dah tak boleh buat apa ya. Memang dah berpisah dah pun. Yang laki pun memang tak balik langsung dah. Tu sepatutnya mahkamah bila cukup dah data tu, teruslah mudahkan. Tetapi setengahnya masih lagi kena panggil suami, bini-bini. Jadi itu menyebabkan pihak, itu kalau kita nak cakap lagi, na'udzubillah, melibatkan perhubungan di luar nikah dan kemudian na'udzubillah min dzalik zina dan seumpamanya. Kerana antara lain mereka beralasan tadilah, saya bukan nak ni, saya dah memang nak kahwin dengan kawan ni. Kawan dia pun nak pada saya betul. Tapi tak boleh sebab apa? Tak ada dokumen yang menyatakan dia ni seorang janda yang sudah bebas daripada perkahwinan sebelumnya. Maka saya tak boleh kahwin dengan ni yang calon suami baru saya ni. Dah sedudukan dan seumpamanya, na'udzubillah min dzalik. Jadi pada saya kita sangat kena adil lah sebagai orang mengaji ni, untuk tidak mudah untuk kita bila datang satu isu tu terus buat kesimpulan ya. Tapi dengar dulu dalam beberapa pihak, ambil masa sikit, sabar, tengok dulu, oh begini, 2-3 hari baru timbul isu sebenar. Sepatutnya bila timbul satu isu tu, sepatutnya mute dulu 24 jam, relax dulu. Tengok-tengok, oh lagu ni rupanya cerita lain. Berapa banyak dah jadi begitu ya. Baik, tanpa bermasa kita masuklah. Jadi banyaklah isu, dan alhamdulillah di Nusantara ni dalam sejarah kita beberapa kali dah saya share di sini, dalam perspektif wanita ni kita cukup istimewa kerana keanjalan kebudayaan kita ya. Wanita di Nusantara ni dari dulu lagi pun sentiasa diberi tempat istimewa. Raja-raja wanita pun ramai. Raja, sultan wanita, sultanah wanita ramailah. Maksudnya bukan satu isu yang sampai tahap wanita ni memang tak ada nilai, memang objek yang
begitu sekali kotor dan dianggap apa semua, tidak. Alhamdulillah. Dan bila Islam datang bagi hak yang lebih baik lagi. Dan perspektif yang mesti kita faham dalam Islam syariat ni, kenapa lelaki diberi tanggungjawab yang banyak, bukanlah untuk menunjukkan perempuan tak berguna ataupun wanita ni tak berguna, tapi sebenarnya ia satu rahmat untuk wanita. Kalau kita tengok bila seorang lelaki, suami, ayah diberi tanggungjawab yang begitu banyak, maksudnya beban dia nak jawab depan Allah tu lebih banyak, ibu-ibu sekalian. Kalaulah dapat difahami perspektif itu, sepatutnya ibu-ibu sekalian, Allah lega banyak, separuh dah lega. Dah, itu. Sebab itulah dari sudut harta pusaka, lelaki dapat 2/3 dan wanita dapat 1/3. Walaupun adik-beradik dia 10 orang, lelaki ada seorang saja, lelaki tu tetap dapat 2/3. Yang 9 lagi, adik-beradik perempuan 1/3 tu bagi 9 orang. Oh, tak adil lah. Syok lah dia dengan bini dia. Tak begitu. Kalau kita faham perspektif, hak yang banyak itu berserta dengan taklif yang juga besar. Beban tanggungjawab yang juga besar. Bila dia dapat 2/3, bukan hak mutlak dia belaka. Masih ada hak adik-beradik wanita dia yang contohnya, kalau ada adik-beradik wanita dia yang balu ataupun yang janda dan seumpamanya, anak-anak saudara dia yang yatim, itu semua bawa batu jemala dia. Begitulah juga kalaulah mereka nak anak-anak saudara nak kahwin, nak belajar sekolah apa semua, itu semua si lelaki seorang ni kena ambil tahu. Bahkan dia lah wali untuk kahwinkan anak-anak saudara dia apa semua tu. Kita duk kira dia dapat banyak, syok, dia joli dengan bini dia. Tak begitu. Tapi untuk wanita, 1/3 bagi 9 tadi, memang untuk diri mereka sahaja. Tak payah nak fikir dah ada tanggungjawab lain. Begitu. Tapi seringkalilah dalam masyarakat kita, tanggungjawab itu tidak dibincangkan. Tanggungjawab itu tidak dibincangkan. Islam meletakkan wanita pada tempat yang sangat istimewa daripada kaedah dan keadilan Islam itu sendiri. Kalau kita faham daripada kerangka barat, habis. Kalau kita faham dalam kerangka yang terikat dengan budaya-budaya tertentu, memang habis. Kita tak akan nampak keindahan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, cuba kita baca tengok ni. Saya terbaca sebuah hadis berbunyi, tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin. Mohon Ustaz jelaskan status kesahihan hadis ini. Ya ke Rasulullah ada sebut hadis yang demikian? Hadis yang saudara tanyakan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Abu Bakrah. Sepatah kalimat yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan diriku apabila berlaku perang Jamal. Padahal aku hampir bergabung dengan pasukan Jamal yang diketuai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jamal apa dia? Jamal unta. Jamal unta, perang unta, kerana Aisyah keluar duduk di atas unta lah. Baik. Dan okey, balik pada cerita wanita ni, mufti wanita pertama dalam Islam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mufti, bahkan antara perawi hadis yang tertinggi. Dia banyak betulkan sahabat-sahabat yang mungkin salah faham. Abu Hurairah banyak kali dia tegur, dan beberapa orang sahabat lagi. Ini menunjukkan wanita dalam Islam ada tempat yang mulia. Begitu jugalah sebab itu kita kritik kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang dikatakan membunuh anak perempuan dia sendiri tu. Ya. Budaya membunuh anak sendiri ni memang ada, Quran sebut di kalangan kafir Quraisy. Tetapi Bani Quraisy tidak terlibat. Quraisy ni bangsawan. Dia klan yang mulia lah, bangsawan. Yang bunuh anak ataupun tanam anak hidup-hidup ni adalah Quraisy ataupun bangsa Arab yang di Mekah yang klan rendah ni. Mereka membesar dengan keadaan yang mereka bila ada anak perempuan bagi mereka menyusahkan, nanti besar jadi pelacur dan kemudiannya menyusahkan mereka lah. Kalau lelaki boleh berperang, boleh
mengembala kambing ke apa semua itu begini. Jadi riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar, kalau Kak Lina boleh cari riwayat tersebut daripada mufti wilayah Puan Ulas, ternyata kisah tersebut tidak sahih. Satu hari sahabat kata tengok Umar tiba-tiba Umar tiba-tiba patut menangis bagikan anak kecil, menangis tak isak-isak. Duduk sekejap tu tengok dia ketawa berdekah-dekah pula. Sahabat pun tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa begitu? Dulu aku teringat masa aku jahiliah dulu, aku ada anak perempuan yang comel begitu gini, aku telah bunuh dia, aku buat dia tengah padang pasir, aku gali lubang, aku tolak dia, aku kambus dia. Dia merayu-rayu. Nah, dia merayu-rayu untuk aku ni gini-gini ni, tapi aku tak peduli, aku tanam juga. Oh begitu kau main Kalau ustaz-ustazah yang cerita tu mendayu-dayu pula, sedih betul kita. Memang jadilah cerita tu. Dan kemudiannya selepas itu apa dia? Lepas itu yang kamu gelak-gelak tu, aku teringat zaman jahiliah dulu, aku buat berhala aku sendiri. Aku sembah dia apa semua. Tiba-tiba aku lapar. Aku pun ambil makan. Bodohnya aku. Cerita ni kalau ikut Maulana Muhammad Asri Yusof ada unsur sindiran. Ada unsur macam sindiran tersembunyi. Dan Maulana Asri yakin kisah ini bersumberkan daripada sumber Syiah lah, sebab tidak ada lagi kitab hadis dan juga kitab-kitab sirah yang muktabar, tapi ada dalam kitab-kitab tasawuf. Tanbihul Ghafilin, antaranya kitab Tanbihul Ghafilin. Memang ada cerita ni. Jadi cerita ni memang nampak macam nak kata tengok hebatnya Sayyidina Umar. Dulunya seorang yang sangat jahat sampai tahap ni kemudian jadi orang mulia. Itu sebenarnya bukan nak puji tapi hina dalam puji lah. Dia hina dalam puji. Kan ada orang, Allah bagusnya dia. Dulu dia gini sambil senyum tapi sebenarnya sedang mencerca tu. Orang Melayu cukup mahir lah bab ni. Na'udzubillah, dia panggil sukriyah. Sindiran sinis. Nampak macam puji tapi sebenarnya mengkeji dan juga menyindir itu. Itulah yang berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab cerita ni. Kerana hujah yang paling ampuh lah, boleh baca juga buku Ustaz Zul, betul Kak Lina. Hujah yang paling ampuh adalah Rasulullah sendiri telah kahwin dengan salah seorang anak anak Umar bin Khattab, iaitu Hafsah binti Umar. Maka persoalan yang muncul, anak Umar yang mana dia bunuh tu? Dia ini menidakkan fakta yang kata Umar telah bunuh anak sendiri. Tetapi memang ada budaya bunuh anak di kalangan orang Arab Quraisy, cuma bukan daripada bangsa ataupun Bani Quraisy. Itu kena faham persamaan dan perbezaan itu. Baik. Kemudian apa yang berlaku di sini? Hadis yang ditanyakan tadi, apa bunyinya? La yufliha qaumun wallau amrahumul imra'atan. Tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Jadi hadis ni, kalau geng-geng liberal sistem Islam dengar ni, terkejutlah dia ni, marahlah dia. Mana boleh begitu? Hak sama rata, tandas pun satu je lepas ni. Tak payah dua. Nah, hak sama rata? Nah, itu belum masuk lagi LGBTQ ni nak letak di tanah mana. Nah, mak ayah tu dia masuk tanah mana? Tanah laki, tanah perempuan. Kita pun masalah lah jadinya. Itu kecelaruan berlaku di barat sekarang. Bila mereka kononnya menerima hak kebebasan apa semua ini, last kali yang jadi laki, yang jadi perempuan tu, dalam sport, akhirnya bila ada yang transgender yang masuk, yang laki jadi perempuan ni, dah berenang, dah berlari, boleh kat dia lah semua. Dia punya kekuatan tu kekuatan jantan, bukannya kekuatan perempuan. Jadi last kali kategori itu mula berlaku kecelaruan di barat tentang kategori perkara itulah tak adil lah. Nampak sangatlah di situ. Itu yang berlaku di barat yang semakin kita tak boleh terima dan cuba dibawa di sini melalui gerakan politik sebenarnya. Gerakan LGBTQ ni adalah gerakan falsafah dan politik. Dulu di Amerika Syarikat tidak ada state yang menerima kahwin sama gender, tapi hari ini dah separuh daripada state di Amerika dah secara legal menerima perkahwinan sama jenis.
Dan itulah cuba yang dibawa ke negara kita ni melalui gerakan. Mereka tak ramai, tapi mereka di kalangan orang yang strategik, lawyer, wartawan, yang bila mereka bersuara nampak macam ramai sangat. Walau 2-3 ketul tu je. Ini bijaknya mereka ini. Mereka berada di tempat-tempat yang sangat strategik. Media-media dan seumpamanya. Jadi bila mereka bersuara, kami, NGO kami, pada hadir seorang itu. Dialah pengerusi, dialah SU Agung. Dialah. Tapi bila dia bercakap, kami telah bermesyuarat, kami akan melaksanakan, itu dia punya apa? Dia punya gerakan lah. Baik. Beliau melanjutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahawa negeri Persia ataupun Farsi telah menobatkan puteri Kisra sebagai ratu mereka, baginda bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin mereka. Dari aspek sanad, tiada kecacatan yang dapat melemahkan hadis ini. Semua perawi yang terdapat dalam sanad ini termasuk kategori tokoh-tokoh yang dipercayai thiqah, yakni rawi thiqah. Abu Bakrah ialah seorang sahabat Nabi yang dipercayai thiqah. Beliau memang pernah dihukum sebat pada masa Khalifah Umar kerana menuduh Mughirah bin Syu'bah berzina tanpa cukup bukti. Apa dia? Qazaf. Bagaimanapun kes ini bukan alasan untuk menolak riwayat beliau. Beliau tetap diterima sebagai seorang perawi yang jujur, mengikut pendirian seluruh ahli hadis. Katanya lagi di sini, kesimpulannya status hadis ini adalah sahih. Imam Bukhari rahimahullah meletakkannya dalam kitab sahih beliau yang hanya memuatkan hadis-hadis sahih. At-Tirmizi juga menilai hadis ini hadis hasan sahih. Jadi dari sudut status sumber jelas, ada sumber dan statusnya adalah tinggilah, iaitu sahih. Selesai satu isu. Tetapi sahih itu boleh ke kita terima ataupun faham secara literal begitu? Yang akhirnya boleh menyebabkan salah fahamlah. Adakah Rasulullah seorang yang sangat meletakkan wanita di tempat yang sangat rendah begitu? Kebetulan saya sedang baca satu buku Syekh Khalid Abdul Fadl. Ini seorang sarjana undang-undang syariah, tapi dia ni memang besar, orang Arab asal, tapi dia memang besar di Amerika. Tapi dia cukup alim dalam ilmu turah, fiqh, usul fiqh, Quran hadis ni memang dikuasai dengan baik. Tapi dalam masa yang sama dia memang membesar di barat, di Amerika Syarikat. Dan menjadi profesor dalam bidang syariah undang-undang di barat. Jadi bila dia bercakap dari perspektif seorang yang menguasai ilmu syariat dengan baik tapi berada dalam realiti barat, so ada benda-benda yang dia bagi pandangan tu menariklah walaupun kita tak setuju. Tapi saya baca tu menariklah perspektif dia tersebut, Perspektif dia tu menarik. Walaupun kita tahulah benda ni tak tepatlah. Tapi cara dia pandang tu menarik. Macam bila saya kata sepatutnya dalam kisah Musa dengan Khidir alaihissalam tu, sepatutnya kita lebih fokus kepada Musa. Tapi sepanjang saya ingat saya duk dengar siapa-siapa saja yang bincang kisah tu lebih tertumpu kepada Khidir alaihissalam. Pada saya watak Khidir itu adalah satu watak yang untuk menunjukkan ini watak yang kamu jangan tiru. Kalau dalam novel itu macam watak antagonis lah. Tapi bukan bermaksud Khidir itu antagonis ataupun tak baik. Khidir sedang menjalankan fungsi dia sebagai hamba Allah, yang itu fungsi dia. Tapi fungsi Khidir dalam kisah tu, kita memang tak boleh ambil manfaat yang banyak. Hanya beberapa manfaat saja. Yang lebih praktikal untuk kita ambil manfaat dalam kisah Musa dan Khidir adalah Musa itu sendiri. Satu masa Musa terlanjur. Kita terlanjur lah. Banyak kita terlanjur. Tetapi kita terlanjur, adakah kita minta maaf dan akhirnya rendah diri macam Musa? Ataupun kita ambil sebaliknya, menyombong dan tak minta maaf dan biarkan ia berlalu. So Musa ajar kita, Allah ajar kita melalui Musa, bila ditegur oleh otoriti yang lebih tinggi, maka kita terus tarik handbrake dan rendah diri lah. Okey, memang saya salah, minta maaf. Saya tarik balik,
Dan bila diberitahu ada orang yang lebih pandai, ada satu orang yang lebih pandai, maka willingly untuk rasa nak pergi menuntut dan sanggup berhabis masa, wang ringgit, tenaga apa semua untuk nak pergi jumpa lelaki yang Allah Ta'ala kata soleh hebat. Adakah Musa pergi tu sebab nak pergi beradu ilmu? Betul ke dia ni hebat betul ni? Nak kita tengok setara mana? Tak. Musa dengan ikhlas memang nak pergi mengaji. Katanya daripada umur yang sudah lanjut lah masa tu ya. Masih lagi eager to knowledge, eager to gain knowledge from whoever, yang kalau orang tu ada ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Maka Musa pergi dan seterusnya lah, sebagaimana saya huraikan tempoh hari, ramai juga yang ada kat sini ya, alhamdulillah masih. Dan mungkin ada juga daripada grup sana masuk ke sini. Adalah juga ya. Dan seumpamanya. Tu ada siapa pih tu? Kak Lina ke? Bolehlah baca lagi ya. Boleh dikemas kini dari semasa ke semasa lah. InsyaAllah. Jadi pada saya, satu sikap yang paling penting Musa adalah, Musa ketika mana Musa ni telah berjanji. Dan janji itu sampai tahap merayu. Dah, sungguh. InsyaAllah aku tak buat. Kamu akan tahu nanti aku memang boleh sabar. Dah boleh. Tapi once benda tu datang dengan maksiat ataupun benda zahir salah, adakah Musa, maksudnya Musa faham, ikut syariat, parameter syariat dia, benda ni lebih salah, tak boleh perjanjian ni lebih tinggi, walaupun dah berjanji lagi. Maksudnya, sangat-sangatlah Musa mengajar kita bahawa, mesti kita akhirnya ada satu standard yang kita sentiasa pegang dalam hidup kita. Satu sikap, satu standard, satu prinsip yang jelas. Patuh syariat ke tidak patuh syariat perkara itu. Bila Musa berjanji dengan Khidir, Musa tahu ke nanti Khidir akan buat benda yang akan langgar syariat? Tak tahu. Sebab tu dia berani berjanji. Okey. Dia tak tahulah kawan tu tiba-tiba buat benda pelik-pelik macam tu. Tapi once dia tengok kawan tu buat benda yang memang di sisi syariat Musa tak betul, maka Musa without hesitation terus bertanya, kenapa kamu buat begitu? Perlu ke buat begitu? Mana boleh ke tak boleh buat macam tu? Dia tanya macam-macam, tak puas hatilah. Tetapi kebanyakan yang berulah cerita ni adalah ini menunjukkan adab kita dalam berguru. Jangan tanya, biarkan guru bercakap, ikut dan dia je. Ada. Mana boleh begitu zaman ni? Kenapa? Kerana mereka semua bukan Khidir yang menerima wahyu ilmu laduni daripada Allah. Mana ada dah Khidir hari ini? Tidak ada orang boleh klaim mereka sama tarah Khidir. Itulah satu-satunya Khidir yang kontroversi dulu kini selamanya itu. Nak sampai hari ini. Jadi gitulah kesimpulannya. Jadi bila saya bawa perspektif tu, kita cuba nilah share di Facebook saya apa semua, alhamdulillah. Ramai jugalah yang bagi respon apa semua itu gini, dan saya cuba clarify lah dengan guru-guru kita ya. Adakah perspektif saya tu dah terkeluar daripada manhaj tafsir yang sepatutnya? Setakat ini tak ada lagi kata saya dah sesak ke apa semua. Kalau saya sesak habislah tuan. Ya, ibu-ibu sekalian yang duk terima tu habis. Kita kena balik belakang. Alhamdulillah setakat ni tak ada yang kata langgar lagi. Mungkin berbeza ya. Berbeza perspektif itu ya, tapi untuk nak kata dah keluar daripada framework kefahaman dan juga pada framework cara kefahaman tak ada ayat Quran itu belum ada lagi, alhamdulillah. Baik. Jadi hadisnya selesai, memang sahih. Jadi bolehkah hadis ini dijadikan dalil untuk melarang seorang wanita menjadi pemimpin di tempat kerja? Kata soalan ini bukan apa Ustaz. Bukan apa Ustaz dia kata. Seseorang telah berdalil dengan hadis ini untuk menurunkan seorang wanita yang menjadi guru besar di sekolah kami. Betulkah sikap beliau itu? Itu dia. Sikap ini menurut saya tidak tepat, kata guru kita ini. Mengikut jumhur ulama, sabda Nabi SAW ini bukan ditujukan kepada semua bentuk kepimpinan. Akan tetapi hanya ditujukan kepada satu bentuk kepimpinan sahaja, iaitu jawatan khalifah yang menaungi seluruh umat Islam.
Hal ini kerana konteks, yakni sabab wurud hadis tersebut berkaitan dengan berita penobatan Puteri Kisra di Farsi yang menjadi Raja Farsi. Dan ternyata dalam sejarah Islam tidak ada khalifah daripada kaum wanita. Khalifah, sultanah tu adalah. Tapi khalifah tidak ada. Di dalam aspek inilah kita orang Melayu ni lebih sikit dia. Walau ketika tu kita dah ada dah raja perempuan, Ratu Adil lah, apa semua Langkah Sukar tu, dalam Patani tu. Di Kelantan ada Cik Siti Wang Kembang lah, apa lagi? Bukan main lah, macam-macam lagi. Hebatlah orang Melayu, perempuan-perempuan Melayu ni jangan main. Begitu. Ibu-ibu sekalian ni, jangan main ni. Terbukti. Begitu. Baik. Kemudiannya bahkan ada satu kisah yang menarik oleh Hamka ketika mana dulu Universiti Al-Azhar ni tidak ada syu'bah tilmizatun dia lah, pelajar wanita, al-mar'ah. Tidak ada. Sehinggalah satu masa Gerakan Muhammadiyah ni boleh Google nanti cari. Gerakan Muhammadiyah ni gerakan yang Hamka berada di dalamnya, yang bawa idea pembaharuan, islah, tajdid dan seumpamanya, yang nak lawan khurafat, tahyul apa semua ni lah. Jadi ada seorang bernama Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Abang dia Zainuddin Labai, guru kepada Hamka. Ini semua orang Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah. Rahmah Al-Yunusiyah ni anak tuan guru, kiai besar sana apa semua. Dan dia ni ada satu cita-cita, iaitu wanita juga mesti berpendidikan tinggi, mendapat peluang pendidikan tinggi sama dengan lelaki. Kalau lelaki masuk pondok, belajar sampai ke universiti, masuk pesantren, masuk pondok, masuk sekolah, wanita pun kena ada ruang tersebut. Maka dia atas inisiatif dia memperjuangkan di bawah gerakan Muhammadiyah, macam kita di sini ABIM lah, ABIM ke, Ikram ke, dan seumpamanya. Maka mereka ada sayap tarbiyah mereka itu, Rahmah Al-Yunusiyah ni telah memperjuangkan sehingga tertubuhnya sekolah wanita, khusus sekolah wanita di bawah gerakan Muhammadiyah. Awal 1900 tempoh hari lah, sebelum 1945 dan sebelum 1957. Indonesia merdeka 1945. Kita 1957. Tapi mereka dinobatkan 1950. Diterima apa semua tu. Berperanglah 5-6 tahun tu. Revolusi, zaman revolusi. Tapi nak katanya Rahmah Yunusiyah ni memperjuangkan wanita. Yang biasa kita dengar seorang lagi tahu apa nama? Kartini. Kartini itu sebenarnya pun antara yang juga memperjuangkan, tapi istimewa sikit orang Jawa ni dia ada sisi-sisi batiniah dia tu. Tak apalah yang tu. Tapi Rahmah Al-Yunusiyah ni memang line Muhammadiyah, memang gerakan pembaharuan islah dan tajdid. Itu dia punya aliran pemikiran. Dan dia sangat memperjuangkan wanita punya pendidikan ketika itu. Jadi bila Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut mari ke Indonesia buat lawatan, akhirnya Syekhul Azhar ketika itu Universiti Al-Azhar belum ada lagi syu'bah mar'ah ni, bahagian pelajar perempuan ni belum ada. Azhar tu pun lelaki semua. Ni dah 1900 lebih abad 20. Bila kawan tu mari tengok, wow, terkejut dia. Boleh wanita ni sekolah sama-sama dia rupanya. Punyalah budaya orang Arab ni, wanita ni dia kongkong sampai dia tak boleh nak fikir bahawa perempuan boleh mengaji tinggi-tinggi. Dah. Jadi bila dia mari tu tengok di Indonesia ni dah ada satu sekolah khas wanita belaka. Cikgu wanita, pelajar wanita, semualah tukang kebun apa semua. Begitu. Jadi kuatlah, dah banyak juga tulisan-tulisan akademik yang cuba membuktikan bahawa atas pengalaman itulah, selepas melawat
lepas Syekhul Azhar ni melawat Indonesia, tengok sekolah apa nama Rahmah Al-Yunusiyah ni, dia punya madrasah ni, dia balik barulah bermulanya di Azhar ada pelajar ataupun pelajar-pelajar wanita, ataupun dia panggil inilah fakulti atau kuliah untuk pelajar-pelajar wanita ini. Wallahu a'lam. Tapi itu ramailah penulis-penulis Indonesia cuba buktikan bahawa timeline dia dan seumpamanya itu sangat-sangat berkaitan. Wallahu a'lam. Jadi hebatlah orang Melayu kita ni, wanita-wanita Melayu kita ni dah dari dulu lagi memang ada tempatnya, bukan kata kain buruk ikut saja dah. Tinggal lagi mereka nak bawa diri mereka ke mana. Mereka nak bawa diri itu ke mana. Baik, katanya lagi di sini, jadi hadis yang Rasulullah sebutkan tadi, perspektifnya adalah berkaitan dengan khabar ketika itu bila puteri Kisra, seorang puteri wanita yang kemudian menjadi khalifah atau menjadi Kisra kepada satu empire yang begitu besar. Empire yang terbesar di dunia lah masa tu. Farsi dan Rom paling besar, dan Arab baru nak naik masa tu ya. Justru para ulama sepakat tidak membenarkan wanita menjawab jawatan khalifah yang memiliki kuasa mutlak ke atas seluruh umat Islam. Jadi nak beri jawatan yang paling tinggi, yang tak dapat dibayangkanlah dia punya ni. Maka ketika itu maka para ulama tidak setuju ataupun menolak untuk bolehnya, dan memang dalam sejarah Islam kita hampir tak jumpa jawatan khalifah itu adalah pada wanita. Memang tak ada lah, setakat dia ingat ni. Adapun jawatan-jawatan lain, maka tidak berlaku kesepakatan para ulama dalam perkara ini. Kebanyakan daripada ulama membenarkan seorang wanita menjawab jawatan sebagai menteri, anggota parlimen, gubernur, pemimpin parti politik dan sebagainya. Tadi isu. Nah, bahkan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala baru meninggal tahun sudah ya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita mengharapkan PMX menjadikan Qaradawi punya pemikiran sebagai asas keagamaan kita di era pemerintahan dia ni, wasatiyah ya. Dia digelar sebagai al-imamul wasati, yang cuba menghubungkan dua kutub antara ekstrim dan tafrid dan juga ifrat tafrid yang terlalu ketat dan terlalu luas dengan yang tradisional dan yang moden dan seumpamanya. Al-imam wasati dia panggil. Dia kata, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi kata seorang wanita boleh menjadi presiden atau perdana menteri dalam konteks sistem demokrasi moden sekarang ini sebab mereka tidak berkuasa mutlak. Dalam dunia moden hari ini ada ruang-ruang untuk menyekat ataupun mengawal seseorang itu daripada mendapat kekuasaan mutlak. Kalau dulu bangsawan, raja-raja, saya bagi contoh yang ekstrim tu, kalau dia tengok dia baru dapat keris, dia nak test keris dia ni tajam ke tidak, tiba-tiba ada rakyat lalu, inilah orang kampung apa semua, dia pun panggil, kemari sekejap, dia pun cabut keris dia pun tikam, zam, oh tajam. Dia pun balik, orang tu menggelupur lah situ. Jadi kawan tu mati memang tak boleh buat apa, consider memang patut mati. Nah, satu masa dulu gitu sistemnya. Alhamdulillah dengan undang-undang yang ada semasa, termasuklah saya sebut, nasib baiklah juga British mari ke negara kita ni. Walaupun kita tak setujulah dia punya jahat apa semua tu. Tapi sikit sebanyak sistem sekolah dibantu kita pun dah ada sistem yang baik sebenarnya ya. Tapi at least dengan undang-undang yang dia tubuhkan itu, hal-hal yang melibatkan perebutan kuasa membunuh sama raja ni dapat dikurangkan. Kalau di Kelantan tu, anak saudara bunuh pakcik bunuh anak saudara, datuk kena racun, memang itu sejarah mereka. Berebut kuasa sama sendiri. Jadi bila British datang, British set satu undang-undang, orang ni raja, berpihak pada orang lain tak boleh buat apa dah. Ceritanya bila ada adik bergaduh nak kawasan lah daripada Patani, Kelantan, seorang pergi jumpa dengan Raja Siam, minta backup Raja Siam, seorang pergi jumpa British,
minta backup dia. Siam dengan British meeting, bahagi kawasan. Ada muka. Kena tipu gitu. Samalah Saudi apa semua samalah. Dia peperangan kan. Peperangan yang sangatlah rumit dan kompleks. Baik, kata Dr. Yusuf Qaradawi lagi, sementara gerak kerja seorang presiden dan Perdana Menteri tertakluk kepada Parlimen. Memang berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama berkenaan keharusan seorang wanita menjadi pemimpin dalam institusi hukum seperti hakim ataupun qadhi. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membenarkan. Mazhab Hanafi mengharuskan kecuali dalam kes-kes jenayah. Ibn Hazmin Al-Andalusi dan At-Tabari rahimahullah berpendapat seorang wanita diharuskan menjadi hakim dalam semua kes mahkamah termasuk jenayah sekalipun. Tuan-tuan kena tahu ya, dulu sistemnya, dulu-dulu negara umat Islam ni dia ada Qadhi Al-Qudah. Qadhi Qudah ni hakim besar negara. Macam hari ni level dia Menteri Agama lah. Dan Qadhi Al-Qudah ni bukan dia punya bidang kuasa bukan hanya nikah kahwin cerai berai, bukan. Itu Qadhi Malaysia selepas merdeka. Qadhi dulu ni segala kes lah, jenayah tak jenayah apa semua kira dia belaka lah. Macam ialah dulu mana ada apa nama mahkamah syariah, mahkamah sivil. Semua mahkamah syariah lah zaman khalifah dulu kan. Jadi ketua hakim tu adalah Qadhi Al-Qudah. Dan setiap daerah ada qadhi dia masing-masing. Dan qadhi ni bukan nikah kahwin cerai berai saja. Segala kes itu adalah qadhi. Qadhi ni hakim, menghukumlah. Qudah hukuman yang diberikan. Jadi itu powernya Qadhi Al-Qudah dulu. Satu jawatan yang sangat besar. Hari ni orang kata kerja apa? Qadhi. Alah, tangkap orang, tangkap basah, cerai berai tu. Tak ada kerja lain. Ada gaji mahal juga bolehlah. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Mazhab Hanafi mengharuskan merujuk kepada soalan saudara katanya. Guru besar sekolah bukan jawatan tertinggi dalam negara. Ia juga bukan institusi hukum yang berkaitan kes jenayah. Justru tidak ada larangan sama sekali bagi seorang wanita untuk memangku jawatan tersebut. Hadis yang sedang kita bincangkan ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menghalang beliau daripada jawatan itu, apalagi menjatuhkan beliau atas nama Islam. Saya bimbang perbuatan tersebut merupakan pentafsiran terhadap hadis Nabi tanpa ilmu. Salahlah. Salah. Dalam konteks negara kita, punca kuasa tertinggi siapa dia? Waliul Amri. Kalau sebut Waliul Amri di peringkat negara, Perdana Menteri ke yang di Pertuan Agong. Di sini sama-sama kami pun bincang ya. Masih ada khilaf jugalah. Adakah Perdana Menteri ataupun yang di Pertuan Agong? Sebab yang di Pertuan Agong memang terjaminlah status Raja-Raja Melayu ni. Dia just rotate sama dia saja. Manakala Perdana Menteri itu bergantung pada situasi politik. Pemilihan parti apa semua begitu begini. Jadi yang lebih fragile adalah jawatan eksekutif lah, Perdana Menteri apa semua ni. Manakala jawatan agung apa semua tu agak lebih utuh, lebih terjamin itu ya. Makanya sebahagian daripada kami lebih cenderung mengatakan Waliul Amri ni adalah yang di Pertuan Agong. Itu taat setia kita yang sebenar. Sebab itulah jenayah yang paling tinggi adalah derhaka pada yang di Pertuan Agong. Derhaka kepada yang di Pertuan Agong. Orang yang mengangkat senjata, nak melakukan pemberontakan, nak melakukan subversif apa semua tu, mereka dicas sebagai maunah dulu ya. Dan beberapa lagi, mereka dicas sebagai menderhaka kepada yang di Pertuan Agong. Tak ada charge menderhaka kepada Perdana Menteri Malaysia. Tak ada. Yang ada adalah kepada yang di Pertuan Agong. Begitu. Tapi sebahagian pula kata disebabkan kuasa eksekutif menguruskan the wealthy of the nation. Kita punya yalah duit bilion-bilion yang kena urus projek-projek ni adalah Perdana Menteri. Dibantu oleh parlimen, menteri apa semua, maka Waliul Amri berdasarkan kapasiti dia sebagai pengurus dana yang begitu besar negara itu,
maka Perdana Menteri lah waliul amri yang sebenar. Begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi saya cenderung kepada yang di-Pertuan Agong adalah waliul amri yang hakiki kita. Sebab tu berdasarkan ini, makanya kalau satu hari nanti wanita menjadi Perdana Menteri, memang tak pelik lah. Sebagaimana di Singapura hari ni pun dia punya, yalah, walaupun orang kata boneka lah apa, tak apalah, tapi at least dia dah jadi Perdana Menteri instead of dia jadi Presiden instead apa nama tu? Presiden ya, banding Perdana Menteri dia. Dan beberapa negara lagi di Eropah apa semua dah ramai wanita. Dan Malaysia pun wallahu alam, kita kalau panjang umur rezeki boleh tengoklah mana-mana. Cuma yang saya yakin tak mungkin akan berlaku adalah yang di Pertuan Agong daripada wanita. Nak panggil apa tu? Yang di Pertuan ke yang di Perpuan? Takkan apa? Yang di Perpuan Agong. Jadi insya-Allah saya ingat yang di Pertuan Agong akan sentiasa lelaki lah. Cuma kita pernah berada di era yang di Pertuan Agong yang tidak ada permaisuri yang diisytiharkan. Itu cerita pelik juga tu. Tak apalah, biarkan dia biarkan dia bahagia di situ. Baik. Soalan seterusnya, bagaimana pula dengan hadis yang melarang wanita keluar rumah? Saya pernah mendengar sebuah ceramah agama yang menyebutkan hadis bahawa wanita terbaik adalah yang tidak pernah melihat atau dilihat oleh lelaki. Adakah ini bermakna wanita tidak digalakkan terlibat dalam aktiviti sosial dan politik yang pasti berlaku perjumpaan lelaki dan perempuan di dalamnya? Jawapannya, hadis yang saudara tanyakan ini tidak dapat dijadikan dalil untuk permasalahan ini. Hal ini kerana hadis tersebut sangat lemah di sisi ahli hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Al-Musnadnya dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya daripada Qais bin Rabi', daripada Abdullah bin Imran, daripada Ali bin Zaid, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Ali bin Abi Talib. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, ayyu syai'in khairun lil mar'ah? Fasakatu falamma raja'tu qultu li Fatimah ayyu syai'in khairun lin nisa'i? Qalat alla yarahunna ar-rijalu fazakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innama Fatimatu bid'atun minni. Maksudnya, apakah perkara yang paling baik untuk seorang perempuan? Mereka semua mendiamkan diri. Apabila aku pulang ke rumah, aku bertanya kepada Fatimah, apakah perkara yang paling baik untuk perempuan? Fatimah menjawab, tidak dilihat oleh kaum lelaki. Apabila kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan jawapan Fatimah, yakni Ali lah hidup cakap ni. Baginda menjawab, Fatimah ialah sebahagian daripada diriku. Tu dia. Baik. Hadis ini dhaif, iaitu lemah. Al-Iraqi berkata dalam takhrij Ahadith Al-Ihya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ad-Darqutni dalam kitab Al-Afrad daripada hadis Ali dengan sanad yang lemah. Antara kecacatan yang terkandung dalam sanad ini ialah salah seorang perawinya, iaitu Ali bin Zaid bin Jud'an, dinilai lemah oleh ahli hadis. Selain itu sanad gharib, sebagaimana ucapan Al-Bazzar, kami tidak mengetahui bagi hadis ini melainkan sanad ini sahaja. Sanad dia dipanggil hadis munfarid, hadis yang solo ni. Kesimpulannya, hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk melarang keterlibatan kaum wanita dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada Islam dan umat Islam. Wallahu a'lam. Gitu. Kalau tidak, macam mana kita ni? Banyak masalah lah. Saya ni berkorban jiwa raga. Istihijah siang malam. Nah. Baik. Saya ingat banyak isu wanita ni ya yang belum lagi diselesaikan di peringkat kebangsaan, di peringkat international. Masih dibincangkan tentang isu-isu wanita, sampai kan kena ada Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita. Masih ada lagi ke? Ada lagi ya? Mana Kementerian Pembangunan Lelaki? Dan pernah berlaku tak Kementerian Pembangunan Wanita lelaki jadi menteri? Ada ke? Pernah ke? Kenapa yang perlu ada Kementerian Pembangunan Wanita ni? Apakah wanita-wanita di Malaysia ni tidak terbela?
Itu mesti kita wajar fikir bersamalah. Ia seakan memberi mesej, wallahu alam, saya melihat ia seakan memberi mesej bahawa apa nama negara kita Malaysia ni ataupun rakyat Malaysia kita khususnya wanita ini belum lagi mencapai tahap yang diberi mereka diberi ruang yang cukup baiklah. Sampaikan perlu ada satu kementerian ya. Tapi pada hakikatnya begitulah. Melihat kepada kes-kes domestik khususnya ya. Perceraian yang berlaku tadi saya sebut yang semakin merisaukan. Of course, bercerai ataupun ditinggalkan dulu, tinggalkan saja. Anak dah 5 tiba-tiba suami hilang, tak tahu ke mana. Dia pergi Australia mana lah, pergi Amerika mana dah. Kalau tinggal tu bagi tiap-tiap bulan 5-6 ribu, okey lah. Sedih pun taklah sedih sangat. Ini hilang-hilang langsung dengan anak 5 kena bela. Apatah lagi jika anak tu ada yang bermasalah sakit kronik. Itu saya ingat memori-memori saya ketika di kampung ya. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan begitu. Suami tiba-tiba hilang. Ditinggalkan. Jadi struggle lah kita tengok kawan-kawan kita lah juga masa tu ya. Mak dia tu kerja macam-macam lah kampung tu. Semata-mata kerana suami tak tahu ke mana dah ni. Mana pergi tak tahu. Tiba-tiba bila mereka dah besar, berjaya apa semua, jumpa pakcik balik jadi mengaku jadi ayah. Itu yang okey, drama Melayu ni. Dan setengah anak tu dah memang ayah dia kan. Walaupun dia tak pernah membesar dengan kawan tu apa semua. Dan dulu ada trend di kalangan orang Melayu kita dulu-dulu ni, mereka berdagang, dari dulu lagi berdagang. Dan setiap tempat pit stop dia tu, dia akan ada isteri lah. Dia kata, bila ada isteri ni, dia dah duduk 6 bulan beristeri, dan mestilah beranak. Bila beranak tu, dia tak ke mana-mana dah. Jadi ada daripada India, ada isteri di sini. Jadi, kadang-kadang adik-beradik tu pun tak tahu, tak pernah jumpa ke macam mana ke. Tu. Dan yang lagi teruk, memang tak bagi tahu. Rupanya dia kat sana dah ada isteri. Memang tak tahu dah seumpamanya. Banyaklah kes-kes yang berlaku begitu. Ada setengah tu dalam Malaysia aje. Dia daripada Kelantan. Dia bekerja dekat mana? Penang sekejap. Dia dah ada kahwin situ, ada anak isteri pula situ. Duduk sekejap dia pindah Johor. Dia pula ada anak bini situ pula. Last kali dia kata kira-kira anak dia bini saja 10, anak adalah 30. Tapi masing-masing tak kenal lah dia. Sebab dia tak pernah bertindak sebagai seorang ayah yang betul lah. Tinggal belakang. Dan akhirnya anak-anak ni semua adalah struggle membesar dengan sendiri. Dan sebagainya berjaya dalam hidup dan seumpamanya. Dan sebagainya tak dapat kisah yang betul. Dan inilah jadi tak berjaya mana dalam hidup. Tapi akhirnya ayah tu sendiri saya tengok kesian. Ada orang tua yang bila kita jumpa tu, dia kata isteri dia ramai, anak ramai. Tapi akhirnya dia macam tu. Tak ada orang nak mari share kasih sayang ke, nak jaga dia ke apa semua. Akhirnya menyendiri seorang tertua tu. Dan semoga kita, benda tu benda yang saya ada memori masa duduk di kampung saya dulu apa semua ya. Ada orang tua ni kita tanya ni siapa? Orang tua ni nampak. Oh dia dulu isteri ramai, anak ramai, dulu kerja kata-kata. Lepas tu mana semua anak isteri dia? Tak tahu, hal masing-masing. Tak tahu pun dia jadi apa tu. Tak. Tuan-tuan rahimahullah. Baik, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Tidur syaitan. Tak sabar nak berhabis ni. Sekali lagi habis lah ya. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang melarang tidur tengkurap. Pula. Iaitu di atas perut. Melentang sebenarnya ni. Terlentang ya. Mengkurap. Mana terkurap ni? Bahasa apa ni? Ustaz. Meniarap. Meniarap. Terlentang begini ya. Ini meniarap ya. Tengkurap dia bagi Sebagaimana status kesehatan hadis ini. Bahkan dulu kalau ingat doa asrama ni, ataupun masa kecil-kecil dulu, tok nenek kita kata, orang tua kata, tidur meniarap ni, tidur macam mana? Tidur syaitan, syaitan tindih. Macam mana lah. Adalah dia punya tu. Satu lagi, masa azan, bila dah azan, duk tidur lagi. Nanti jenayah pula. Jenazah jadi berat. Jenazah jadi berat. Bunyinya mengkurap.
Apa dia, Indon. bang? Mengkurap. Ah, itu Jawa ya? Jawa. Bahasa Jawa. Jawa. Bahasa Banding. Tu, tengkurap dia. Maka bagaimana status hadis ini? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman daripada Yash bin Tikhfah bin Qais Al-Ghifari, ayah berkata, "Fabainama ana muttaji'un min as-sahar ala batni," tidur atas perut ni, batni butut batnun, "idza rajulun yuharrikani bi rijlihi faqala in hadhihi dij'atun yubghiduha Allah azza wa jalla qala fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya apabila aku sedang tidur di masjid kerana sakit perut, aku berbaring di atas perutku. Seseorang menolakku dengan kakinya dan berkata, ini cara tidur yang dibenci oleh Allah. Apabila aku melihatnya, ternyata beliau ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kasar sikit Rasulullah ni. Dah, kuihkan kaki je. Cucuk. Tapi realiti sebenar saya ingat tak seperti kita bayanglah. Mesti ada situasi dia tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun riwayat ini silap menurut Al-Bukhari, Abu Hatim Ad-Darqutni dan ramai lagi. Hadis ini berasal daripada Tikhfah, bukan perawi lainnya. Berkenaan hadis Tikhfah bin Qais sendiri, Imam Al-Bukhari menjelaskan berlakunya muttarib dalam sanadnya. Muttarib adalah kecelaruan, ya, kecelaruan. Diperselisihkan nama sebenar tokoh sahabat ini sama ada Tighfah, Tighfah atau Tiqfah. Imam At-Tirmizi mentarjih Tighfah. Ahli hadis yang lain mentarjih Tighfah. Ada khilaf tentang nama sebenar sahabat ini. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebenarnya ulama khilaf, ada 30 lebih nama dia sebenar. Abu Hurairah tu laqab, kunyah dia Abu Hurairah. Nama sebenar dia tu yang paling masyhur Abdul Rahman bin Sakhar. Tetapi masih lagi ada khilaf lah di kalangan para ulama apa sebenar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kemudiannya katanya di sini perselisihan turut berlaku dalam menetapkan nama anak beliau. Sesetengah riwayat mengatakan Yaish, riwayat lain mengatakan Qais, ada juga yang menyebutkan Abdullah. Hadis muttarib adalah salah satu hadis lemah. Perselisihan dalam riwayat menandakan hadis tersebut tidak diingati dengan pasti. Meskipun begitu, sebagian ulama hadis mutaakhirin mensahihkan hadis ini. Mereka melihat pertembungan dalam memastikan nama perawi tidak menjejaskan kesahihan hadis. Mungkin juga mereka telah mentarjih salah satu daripada riwayat yang bertentangan tersebut. Salah seorang daripada mereka ialah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' dan Riyadhus Salihin, yang berkata bahawa sanadnya sahih. Hadis seperti ini diriwayatkan melalui sanad lain hingga Abu Umamah, Abu Dzar, Amr bin Syarid. Namun kesemua hadis ini mengandungi cacatan dan kelemahan, wallahu a'lam. Semacam Dr. Umar cenderung nak kata hadis ni ada masalah lah, jatuh pada kategori dhaif. Saya ingin tahu apa hukum berbaring atas perut. Sebab berbaring atas perut ni bukan benda besar pun. Tak langgar syarak ke, usul akidah ke, usul syariat apa semua. Cumanya tak senonoh, itu saja. Yalah, kita masuk surau nak sembahyang ada orang tidur termepang itu. Elok sangat kita kata dah. Saya ingin tahu apa hukum berbaring di atas perut. Bagi pihak yang melemahkan hadis-hadis di atas, apa hukum berbaring di atas perut adalah harus. Bagi pihak yang mensahihkannya, hukum berbaring seperti ini adalah makruh. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, jika hendak tidur disunatkan berbaring di atas lambung sebelah kanan, mengiringlah maksudnya. Begitu juga berbaring untuk semua perkara yang lain di atas lambung kanan. Makruh berbaring di atas perut. Imam Nawawi rahimahullah turut berpendapat jika kita melihat seseorang tidur dalam keadaan seperti itu, sunat membangunkannya. Hukum tersebut berlaku sama ada orang yang tidur itu lelaki ataupun perempuan. Para ulama berbeza pandangan dalam menetapkan sebab larangan tersebut. Menurut Ali Al-Qari, ini ulama hadis mutaakhir, sufi dia,
cara tidur seperti ini dibenci kerana menghinakan anggota tubuh yang paling mulia, iaitu dada dan wajah ke tanah, bukan dalam keadaan sujud. Beliau juga mengatakan bahawa berkemungkinan sebab dilarang perkara ini kerana menyerupai adat tidur kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseksual. Jauh sangat dia pergi tu. Menurut Syekh Ad-Dahlawi, iaitu Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah, dalam Hujjatullahil Balighah, cara ini dibenci sebab sangat buruk dan tidak elok. Sebagian ulama semasa menyebutkan bahawa cara tidur seperti ini tidak baik untuk kesihatan kerana dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, cara tidur seperti ini membuatkan mulut dan hidung terdedah kepada kuman yang terdapat di lantai dan katil. Hukum ini tentu saja untuk keadaan normal. Jika diperlukan kerana sakit ataupun luka misalnya, maka seseorang boleh berbaring di atas perutnya untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Demikian dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Antara sakitnya apa dia? Naik bisu. Tu dia. Naik bisu atas belakang. Satu. Mana nak baringnya? Dah. Mestilah mengiring ke apa semua dan seumpamanya. Tambahan, semua ulama sepakat cara tidur yang paling baik dan mengikut sunnah ialah berbaring di atas lambung sebelah kanan. Hadis-hadis tentang perkara ini sangat banyak dan sahih. Tinggalkan yang khilaf, amalkan yang sepakat. Wallahu a'lam. Dan itulah manhaj kita. Dah. Antara harus dengan sunnah, yang sunnah hukumnya, why nak pertahankan sangat yang harus tu? Sebab yang sunnah jelas dah seumpamanya. Baik, wallahu alam. Kita ada 2 lagi sahaja tajuk, dan insya-Allah satu lagi pertemuan kita habis. Ajaklah kawan-kawan kita nanti. Ada semua nak bawa pulut kuning ke, pulut hijau ke, pulut biru ke, bolehlah. Ayam golek ke, apa semua boleh. Banyak. Buku ketiga dah kita khatam ni, alhamdulillah, insya-Allah. Dan buku seterusnya belum lagi kita decide, mungkin boleh decide dalam minggu ni lah. Apa cadangan Kak Lina, Kak Dayah, Kak Nozian ni, Kak Samsiah dan lain-lain boleh mencadang ya. Buku Ustaz tu tak apa Ustaz. Buku tu, buku Ustaz tu, Ghaib dan Ajaib tu. Itu sedang di upgrade sekarang. Tak ada lah bukunya Ustaz. Bukunya sudah tidak ada di pasaran, melainkan yang baki, tapi nak keluar dah tu sebenarnya. Gini, boleh kita mulakan dulu dengan nota-nota yang saya ada, PDF saya share dulu. Setuju Ustaz. Nanti bila buku tu dah terbit, kita ni lah. Dah. Nak siap dah tu, nak print dah. Minggu depan nak print. Boleh saya support pun memang Ustaz sekali Ustaz. Boleh support Ustaz sekali beli buku Ustaz. Boleh. Tapi buku yang ni kami dah pergi dapat blessing daripada Dr. Basit lah. Sebab dia ada hurai secara ringkas di dia punya blog. Jadi kami macam gabung dengan dia punya video tu. Nanti ada, menarik lah buku tu, nanti dia ada apa? QR code. Dan teks tu, jadi kalau nak dengar ulasan Dr. Basit, just scan di situ, dengar ulasan dia gitu. Bagus lah. Ya, sebab kita ringkaskan daripada buku Arab asal tu, kita ringkaskan je. Tapi buku tu penting lah, antara yang penting. Nota-nota tu baik, kalau tak apa ni, bab nafkah tiada penguatkuasaan. Kalau suami meninggal atau hilang, sepatutnya keluarga lelaki mengambil tanggungjawab. Ini masalah hak masa mati. Yang ujung-ujung pun datang. Dia kata ada hak saya. Itu biasalah berlaku ya. Tapi masa tadilah, masa Ustaz cakap tadi apa? Kenapa kena ada Kementerian Wanita? Sebab macam banyak isu wanita ni tak tahulah, mungkin daripada masalah tak ada undang-undang yang betul-betul, ataupun budaya masyarakat tu sendiri yang tak ada nak macam take care balu-balu ataupun yang bercerai ni, nafkah anak-anak apa semua tu kan. Kesedaran hak wanita pada mereka sendiri tu memang sangat, masih lagi pada saya agak kurang. Contoh ada satu kes yang betul-betul berlaku pada saya, kawasan rumah ni. Dia ditinggalkan oleh suami kahwin lain, muda lagi, anak dah 5, suami ke kahwin lain lagu mana, tak balik bertahun-tahun lah.
Jadi sepatutnya isteri ni dah boleh pergi apa dia? Tebus talak Kan ada lafaz apa namanya? Lafaz apa namanya? Taklid. Lafaz ta'liq kita Taklid. tu. Ha. Saya pun lafaz dah dulu lagu mana tak ingat lah. Pak Kita sebut maka bulan ni tak Ustaz. balik Tak selama bulan purnama. tak balik 3 selama purnama. sekian hari, tak bagi nafkah zahir, nafkah batin selama 3 bulan tanpa khabar berita begitu begini, si isteri boleh pergi tebus talak dengan hanya bayar RM1 sahaja. Berapa ramai ibu-ibu muda yang tahu perkara itu, sedangkan mereka dah berapa tahun dah kena tinggal? Oi, 5 tahun lah, 5 tahun. Lepas tu tunggu lagi ke? Tak Dah ada nak buat lagu mana? ilmu lah. La Tak ilaha ada ilmu illallah. Ustaz. Ya? Indah? Kurang ilmu bab-bab ni. Ya. Kak Ani kata setia. Pada saya dia bukan setia, dia tak tahu. Dia tak tahu rupanya dia boleh tebus talak. Sebab kita tanya, nak lagi ke pada suami dulu tu? Dia kata, kalau boleh berpisah je lah. Sebab dia pun sekarang duk urus diri sendiri belaka dah. Lepas tu ada pun orang lain nak masuk meminang apa semua. Tapi tak boleh. Sebab tak selesai lagi dengan sana. Jadi ada sungguh. Jadi bila kita katakan boleh tebus talak, lafaz ta'liq semua tu dah cukup syarat. Berapa lama dah kawan tu pergi? Bukannya sehari dua dia pergi. Bukannya seminggu dua. Bertahun-tahun dah. Ada yang memang tak tahu. Memang betul. Kak Lina. Memang, oh gitu. Kata sudah. Tak belajar kau di sekolah dulu. Memang tak belajar lah. Kat sekolah kemasaan apa semua tu. Tidak diajar. Gitu. Sebab wanita yang pergi tuntut perceraian, dia panggil apa istilahnya, saya tak tahu. Wanita yang pergi minta perceraian dari suami dengan mahkamah, tak boleh berhak mendapat bulanan punya ni apa nafkah apa semua ni. Nah, dia adalah implikasi dia pula di situ. Pelbagai lagi lah isu-isu teknikal yang kalau memang perlu diberi kefahaman kepada ibu-ibu muda lah khususnya yang banyak akhirnya terzalim mereka itu. Terzalim itu. Wallahu a'lam. Okey? Ada apa-apa lagi? Topik-topik ujung ni dah kurang-kurang panas ya. Tak apalah. Nanti kita cari topik yang panas sikit. Jadi kan Ustaz, yang di awal-awal perbincangan tu, yang sahabat Nabi kata, nasib baik dia dengar hadis Nabi tu, akhirnya dia join tim Aisyah kan. So adakah maksudnya sepatutnya Aisyah tak memimpin pihak yang memperjuangkan yang ni dengan Saidina Ali? Ataupun sebenarnya sepatutnya ada seorang lelaki lain yang di pihak Aisyah tu yang lead dan bukannya Aisyah. Respon Aisyah kepada isu politik semasa tu adalah sebab fitnah daripada Uthman bin Affan kena bunuh. Fitnatul Kubra, daripada situlah bermulanya siri-siri yang ni lah. Dan Aisyah terasa terpanggil untuk keluar kerana diminta oleh sebahagian sahabat melihat pada dia ni isteri Rasulullah. Isunya bukan lagi isu syariat ke apa, tapi betul-betul isu politik. Jadi memang bacaan-bacaan politik. Cuma akhirnya bila Aisyah keluar dan pertemuan tu berlaku dan Aisyah kalah, Khalifah telah meminta Aisyah untuk macam pencen lah, duduk di Mekah, duduk di Madinah dan berjanji untuk tidak lagi terlibat dengan politik, diberi allowance bulanan untuk fokus mengajar dan seumpamanya. Dari perspektif ini saya melihat Aisyah keluar bukan atas dasar ni Dr. Mazhar ulah dalam buku dia, pertelingkahan master dia tu, pertelingkahan sahabat semua tu. Masing-masing keluar ni bukan nak berperang pada asalnya. Masing-masing keluar ni sebab nak mendapatkan penjelasan kenapa Saidina Ali yang baru jadi khalifah dilihat tidak agresif nak selesaikan masalah pemberontakan, di mana pembunuh Uthman tu memang duduk di Madinah masa tu dan bergabung dalam tentera Ali. Jadi
Muawiyah apa semua ni macam kenapa macam tu kan. Dan itulah rupa-rupanya Ali punya pandangan, aku baru naik, keadaan kacau bilau. Kalau terus dia ambil tindakan, nanti mesej yang sampai kepada kampung asal para pemberontak daripada mana? Iraq, daripada Basrah, daripada Mesir ni, khalifah telah bunuh umat dia sendiri, umat Islam sendiri. Maka pemberontakan yang lebih besar akan berlaku. Pemberontakan yang besar akan lebih berlaku. Jadi Ali mengambil sikap, relax dulu lah. Bagi stabil dulu. Muawiyah ni dengan dia punya apa nama, dia tak puas hati lah sebab Uthman tu adalah sepupu dia. Sepupu dia. Maka bila sepupu dia ni dengan baju darah Uthman tu pun dihantar kepada dia, diletak di masjid Damsyik ketika itu. Setiap khutbah diulang-ulang. Dan seumpamanya. Jadi betul-betul itu fitnah ni, akhirnya memang betul lah ada peperangan besar dua, Siffin dengan peperangan Jamal. Yang kalau kita baca memang bila kita tengok, dahsyat fitnah golongan munafik yang menjadi duri dalam daging, menyebabkan para sahabat ni membunuh sesama sendiri. Dan akhirnya ada setengah sahabat kata, ada sahabat yang kata lepas peperangan tu bila tengok dia yang mati ni sahabat juga, sampai dia kata alangkah bagusnya aku mati 10 tahun dulu supaya aku tak dapat tengok dia ni. Adakah sahabat-sahabat ni nanti termasuk golongan ahli neraka ke apa semua? Tak. Itu ijtihad mereka politik. Ni sebab tu bila kita kata bila masuk politik hatta hari ni pun bila bincang politik, kita nak gaul dengan agama, kita nak itu perlu dia jadi kompleks, dia jadi tak semudah kita mengaji apa yang kita mengaji. Dia memang dia nak kata betul belaka pun tak boleh, nak kata salah belaka pun tak boleh. Macam kita tengok hari ni lah, mana kita jangka kerajaan hari ni adalah orang-orang itu. Pening kita sekejap gitu dah. Tapi akhirnya alhamdulillah kestabilan tu ada. Terbukti setakat ni lah. Alhamdulillah. Jadi dalam kes tadi, Kak Lina, adalah respons secara respons secara spontan dalam isu ni, bukanlah kata nak kata Aisyah tu salah ke apa semua, tidak. Dan akhirnya dalam tu memang ulama mengatakan tindakan Aisyah tu tak tepat. Tak tepat lah. Dia keluar dalam keadaan nak dapatkan jawapan. Tapi bila keluar dengan tentera. Of course lah orang ingat nak pergi berperang. Dia keluar, dia kata saya nak pergi jumpa ni nak dapatkan penjelasan daripada Ali. Tetapi dia keluar dengan tentera. Tentera pula bersenjata lengkap. Of course lah orang sangka nak pergi berperang lah. Dan akhirnya salah faham boleh berlaku. Zaman dulu mana ada WhatsApp ke, telefon ke, nak clarify, itu je isunya. Bila baca balik buku Dr. Mazhar tu, akhirnya dia kata, bendanya adalah tentang komunikasi zaman tu yang tidak efisien macam hari ni. Yang mana bila nak clarify satu maklumat, tak boleh call, tak boleh WhatsApp, on the spot. Itu saja. Jadi maklumat siapa yang sampai dulu dan lintas, maklumat tu false, maklumat yang palsu, maka orang itulah yang akan mencetuskan huru-hara apa semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, dah 10.34 ni, mata makin nak kecil dah. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih semua. Jazakallah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asr innal insana lafi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih, Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Kemudian Kita jumpa lagi besok insyaAllah. Mata merah dah Liza. Macam-macam topik, tapi okeylah dapat Ustaz, walaupun satu tajuk tu Ustaz kembangkan macam-macam benda kita dapat. Alhamdulillah lah, dapat ilmu sekali. Betul kan. So itulah dah share dah apa kuliah untuk besok tu, dah tak sempat kuliah habis lagi tu. Share dulu, takut lupa. Okey, kita jumpa lagi besok pagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima Mak. kasih semua. Sama-sama.